Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-19 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap moga-moga dengan pertemuan dalam pembacaan kitab Al-Adhkar ini yang kita berikan nama program Hamba Ilahi menjadikan kita semakin dapat memuji Allah, berdoa kepada Allah melalui pujian dan doa yang mana telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diredai oleh Allah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua sahabat yang bersama, yang saya nampak dalam komen, Kak Lili, Kak Karima, Galip Spirit, Nur Rahim Sharif, kemudian Azima, Aminah Hitam, Kak Nur Aini, Habibah, Aini Uthman, Zainun Hadi, Nur Syakira Salihan, Nafisah Muda, Habibah Abdul Aziz, Rujilah, Zakia Muhammad Nim, Nur Azia Mukhtar, Kak Nani Hayati Kamaruddin, kemudian Mazia Tirun, Kak Safia Sapian, Izzi Aish, kemudian Laila Umar, Habibah Abdul Aziz, Haji Mat Muda, Neni Ros, Suraya Afandi, Nur Azzah, Hairina, Norisa dan juga Saadia serta sahabat Virta Delima serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Seperti biasa, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta jemput dan tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Pada petang ni dan juga siaran-siaran yang berikutnya, kita tak untuk 2-3 hari ini kita tak ada di YouTube. Kalaulah sahabat-sahabat ada kenal sahabat-sahabat kita yang biasa join program Kitab Al-Adhkar Hamba Ilahi melalui YouTube, mungkin boleh jemput mereka untuk tonton di Facebook page Umar Aziz. Kerana internet saya tak cukup kuat untuk saya kongsikan di kedua-dua tempat. Lalu sebab itu kita bermula lambat sedikit. Sebab saya cuba juga tadi beberapa kali untuk bersiaran di dua tempat berterusan menggunakan Prism di YouTube dan juga Facebook, namun tidak dapat. Kita cuba lagi pada waktu yang lain insya-Allah. Lalu kita pada petang ini sekadar bersiaran di Facebook page Umar Aziz sahaja, kerana saya perasan ada beberapa orang yang menonton di YouTube. Kalaulah kita ada kenal mereka, maka boleh jemput mereka, tag mereka untuk mereka tonton bersama di Facebook page Umar Aziz. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-57. Pada muka surat yang ke-57 kita telah tiba, yang mana Imam Nawawi pada waktu ini meneruskan perbicaraannya dengan tajuk Fasal berkenaan beramal dengan fadail a'mal. Bila datang kepada kita sesuatu riwayat, sesuatu hadis yang menceritakan tentang fadail. Fadail terjemahannya adalah kelebihan-kelebihan. A'mal maksudnya adalah perbuatan-perbuatan. Maka kejap lagi Imam Nawawi mengajar kepada kita, kalaulah dalam hidup kita tak mampu nak buat semua,
kita tak mampu. Akan tetapi datanglah pada waktu itu kelebihan sesuatu amalan. Imam Nawawi mengajar kepada kita, paling kurang seumur hidup buatlah sekali amalan tadi yang kita tahu tentang sesuatu kelebihan pada sesuatu amalan. Sebab itu di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apakah kata Imam Nawawi rahimahullahu taala? Kata Imam Nawawi, amalkanlah apa sahaja amalan sunnah yang diketahui. Kalaulah kita tahu bahawa contohnya duha kita tak biasa buat, paling kurang buatlah istiqamah. Tak boleh istiqamah, paling kurang sekali. Ataupun apa-apa sunat, istikharah, paling kurang sekali. Ataupun apa-apa amalan. Maka Imam Nawawi berkata, apa jua amalan sunat, maka paling kurang buatlah ianya sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, saya sedang mencari yang bahasa Arab punya. Okey. Sebab itu kata Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi, selayaknya sepatutnya, liman balaghahu syai'un min fadailil a'mal, kepada sesiapa yang sampai kepadanya kelebihan-kelebihan sesuatu amalan, hendaklah dia beramal dengan amalan tersebut walau marrah wahidah, walaupun hanya sekali seumur hidup. Kenapa? Kita baca pada muka surat 57 pada perenggan yang kedua terakhir ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kenapakah begitu? Amalkanlah apa sahaja amalan sunnah yang diketahui, yang sampai kepada kita, walaupun cuma sekali seumur hidup. Kenapa? Supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang pernah melakukannya. Maka ini yang mana kita belajar, kalaulah kita tak mampu nak buat semua, memang terlalu banyak. Contohnya doa-doa daripada Nabi SAW. Contohnya zikir-zikir daripada Nabi SAW. Kita tak mampu nak mengamalkannya secara istiqamah. Tetapi paling kurang Imam Nawawi ajar kepada kita, sebab kita bakal belajar banyak benda yang baru. Paling kurang amalkanlah seumur hidup sekali. Ini untuk benda-benda yang berkenaan tentang fadail a'mal, berkenaan tentang kelebihan-kelebihan sesuatu amalan. Adapun yang fardu memang kita kena buat. Puasa yang fardu kena buat. Salat yang fardu memang kena buat. Tak boleh nak kata cukup buat seumur hidup sekali. Tak, itu yang fardu. Ini diceritakan tentang yang sunat, yang mana ada padanya kelebihan-kelebihan ketika mana mengamalkannya. Sebab itu kata Imam Nawawi, tidak patut meninggalkannya secara keseluruhan. Janganlah langsung tak buat, tidak patut. Adakah berdosa? Tidak. Untuk benda-benda yang sunat dan nafil, kalaulah tidak buat, tidak berdosa. Namun Imam Nawawi mengajar kepada kita, wala yanbaghi an yatrukahu mutlaqan, janganlah pada waktu itu ditinggalkan terus sesuatu amalan yang walaupun sunat. Kenapa? Cukuplah mengamalkan amalan yang paling mudah. Bal ya'ti bima yatayassara minhu, jangan tinggalkan keseluruhan, maka amalkanlah apa yang kita mampu. Kenapa? Kata Imam Nawawi, hal itu kerana baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya. Sabda Nabi SAW, wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum, jika aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukanlah sedaya upaya kalian. Sebab itu Imam Nawawi ambil makna, lakukanlah sedaya upaya, paling kurang seumur hidup sekali. Buatlah walau sekali. Jangan langsung tak buat. Janganlah langsung tinggalkan. Maka di sini hadisnya sebenarnya lebih panjang daripada itu, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadisnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis tadi, hadis penuhnya. Baginda Nabi SAW bersabda, apakah sabda Nabi SAW? Da'uni, tinggalkanlah aku, ma taraktukum, selagi mana aku tidak berkata apa-apa. Fa innama, kerana sesungguhnya, halaka, telah binasa, man kana qablakum, orang-orang sebelum daripada kamu, bisu'alihim,
kerana soalan mereka yang tidak perlu, waqtilafihim, dan bagaimana mereka tidak mengikuti ala anbiyaihim, para nabi mereka. Maka kemudian sabda Nabi SAW, fa idza nahaitukum min syai'an syai'in fajtanibuh, jika aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Wa idza amartukum, dan seterusnya apa yang ada dalam kitab kita, apa yang aku suruh kamu untuk lakukan, maka lakukanlah sedaya upaya. Sebab itu fasal yang pertama kita belajar pada hari ini, apa jua riwayat-riwayat, apa jua hadis-hadis, apa jua yang datang menceritakan tentang kelebihan sesuatu amalan daripada amalan-amalan yang sunat, yang nafil. Maka kata Imam Nawawi, buatlah walau marrah, walaupun hanya sekali. Janganlah langsung ditinggalkan, janganlah langsung tidak dibuat, kerana Nabi SAW sebut, apa jua yang aku suruh, maka lakukanlah ikut kemampuan kamu. Ikut kemampuan paling kurang adalah sekali, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muka surat yang ke-58. Maka pada muka surat 58 ini adalah perbahasan yang kita biasa dengar, iaitu banyak orang berkata hadis yang daif, yang lemah, tidak boleh untuk diguna pakai. Maka Imam Nawawi terangkan di sini, fasal menerangkan tentang beramal dengan hadis daif dalam bab yang berkaitan dengan fadilat. Boleh, kata Imam Nawawi, boleh pada waktu itu kalaulah ada sesuatu amalan yang dalam bentuk fadilat, yang bukannya fardu, yang bukannya berkaitan dengan akidah, yang berkaitan tentang hukum ahkam seperti jual beli, nikah, cerai dan sebagainya, maka kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang daif, selagi mana bukan palsu. Kita akan baca kejap lagi. Ini benda yang masyarakat kita kadang-kala biasa bertanya, bolehkah hadis daif amalkan? Bolehkah? Ada orang yang mana dia langsung tidak mahu mengamalkan hadis daif. Kalaulah untuk dirinya sendiri, maka itu pilihannya. Tetapi dia tegaskan, dia tekankan kepada semua orang, hadis daif perlu ditinggalkan. Maka Imam Nawawi menunjukkan di sini bahawa sebenarnya hadis yang daif boleh untuk diamalkan hanya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan fadailul a'mal. Fadail maksudnya kelebihan-kelebihan. A'mal maksudnya sesuatu amalan. Maka ini yang Imam Nawawi terangkan. Apakah kata Imam Nawawi? Qala al-ulama'u minal muhaddithin wal fuqaha wa ghairuhum, telah berkatalah para ulama daripada kalangan ahli hadis dan juga ahli fiqah. Lalu tak ada beza, kata Imam Nawawi. Yang ahli hadis pun berpendapat begitu, yang mahir dalam hadis, yang mahir dalam fiqah pun berpendapat begitu. Lalu jangan pula ada seseorang tu kata tak, yang kata boleh beramal dengan hadis yang daif hanya ulama fiqah, ulama hadis tak bersetuju. Lalu siapa kata begitu? Imam Nawawi menyebut bahawa ianya adalah pandangan kesepakatan daripada ulama hadis dan juga daripada ulama fiqh. Yang mana kita tahu Imam Nawawi, beliau terkenal dengan ilmu hadisnya, dengan kepakaran hadisnya, penghafalan hadis beliau. Maka kata Imam Nawawi, para ulama daripada kalangan ahli hadis dan juga daripada kalangan ahli fiqh, mereka berkata boleh, di sini disebut yajuzu, boleh, harus, wa yustahabbu, yajuzu wa yustahabbu, boleh untuk mengamalkan hadis daif. Untuk apa? Berkaitan keutamaan ibadah dan amalan-amalan yang berkaitan tentang galakan, targhib, dan perkara-perkara yang berbentuk ancaman, tarhib, selama mana hadis itu tidak palsu. Lalu syaratnya hadis tu tak palsu. Hadis palsu memang tak boleh. Adapun hadis yang daif maka boleh digunakan. Untuk apa? Fadailul a'mal, kata Imam Nawawi. Untuk keutamaan ibadah-ibadah ataupun kelebihan-kelebihan sesuatu ibadah. Yang kedua, wat-targhib, untuk pada waktu itu memberi galakan. Nak memberi galakan pada orang, boleh menggunakan hadis yang daif. Yang ketiga, wat-tarhib,
dan juga pada waktu itu boleh pada hadis-hadis yang berkaitan tentang amaran-amaran. 3 benda ini boleh menggunakan hadis dhaif. Syaratnya kata Imam Nawawi, syaratnya di sini malam yakun maudhu'a, selagi mana hadis itu bukan palsu. Maka ini adalah nukilan daripada Imam Nawawi menunjukkan kesepakatan daripada para ulama hadis pada zaman tersebut dan juga para ulama fiqh boleh. Lalu sebab itu kalaulah ada daripada kalangan masyarakat yang mana pada waktu itu dia kata tak nak sekadar sahih, yang dhaif tak nak, maka itu adalah pilihan dia. Tetapi jangan pula pada waktu itu dia pergi mengatakan orang yang menggunakan hadis yang dhaif pada fadailul a'mal, pada memberi galakan targhib, pada memberi amaran tarhib sebagai suatu benda yang tidak tepat, kerana Imam Nawawi termasuk dalam golongan salafus salih, termasuk daripada kalangan orang-orang yang mana berkata boleh, orang-orang yang mengatakan boleh. Bahkan ianya adalah ijma', ianya adalah kesepakatan daripada ulama hadis, bukan sekadar ulama fiqh sahaja. Lalu kadangkala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perbuatan pada waktu itu melabel orang yang menggunakan hadis yang dhaif sebagai terlalu tercela ataupun sebagai sesuatu perbuatan yang sangat-sangat salah, maka itu kurang tepat. Kita akan belajar dalam kitab Al-Azkar pun Imam Nawawi sebut beliau ada bawakan hadis yang dhaif kerana ianya berkenaan tentang fadailul a'mal, ataupun yang kedua tentang targhib, tentang galakan, ataupun yang ketiga tentang tarhib, tentang pada waktu itu amaran. Maka pada waktu itu kita nampak, tetapi berkaitan penetapan hukum seperti halal haram tak boleh guna hadis dhaif. Berkaitan contohnya jual beli, muamalat, tak boleh hadis dhaif. Nikah cerai, dalam bab munakahat, tak boleh hadis dhaif dan sebagainya. Tidak boleh diamalkan kecuali hanya hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Kata Imam Nawawi, melainkan contohnya dalam bab jual beli, kata Imam Nawawi, melainkan jika berkaitan dengan perihal ataupun keadaan ihtiyat, maksudnya berkaitan waspada. Berkaitan waspada. Contohnya ada hadis yang dhaif menyebut tentang sesuatu jual beli yang tak patut dilakukan. Maka daripada sudut adakah wajib diterima? Tidak. Tetapi daripada sudut ihtiyat, berhati-hati, Imam Nawawi kata digalakkan untuk gunakan juga, diharuskan, disunatkan, digalakkan untuk pada waktu itu menggunakan juga hadis yang dhaif dalam bentuk ihtiyat, dalam bentuk berhati-hati, supaya pada waktu itu kita tak buat sesuatu yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di sini kata Imam Nawawi, melainkan jika hadis dhaif berkaitan dengan perihal ataupun keadaan waspada. Waspada sahabat boleh tulis perkataan ihtiyat. Seperti apabila ada hadis dhaif kata Imam Nawawi yang mengatakan ada larangan terhadap suatu bentuk jual beli ataupun suatu bentuk pernikahan, maka pada waktu itu bukanlah mesti amalkan, tidak, kerana ianya hadis yang dhaif, tetapi lebih baik untuk dihindari, namun hal ini tidaklah wajib. Seterusnya kata Imam Nawawi, saya menjelaskan hal ini. Kenapa? Kerana kitab ini memuatkan hadis-hadis yang sahih, ada juga hadis yang hasan dan juga ada juga hadis yang dhaif yang tidak saya ulas kerana tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Maka pada waktu itu beliau tidak akan ulas semuanya. Sebentar. Allahumma salli ala Okey. Lalu ada juga hadis yang dhaif, hadis yang hasan dan juga ada juga hadis yang sahih. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi saya mahu, kata Imam Nawawi, kaedah itu digunakan, dipraktikkan ketika membaca kitab ini. Maka sebab itu ianya adalah jelas. Maka pada waktu itu kalaulah seseorang itu dia sekadar nak amalkan yang sahih, silakan.
Kalaulah sekadar nak amalkan yang sahih, silakan. Tetapi pada waktu itu melabel, memanggil, mencela, menjatuhkan orang-orang yang pada waktu itu menggunakan hadis yang daif pada perkara-perkara yang berkaitan fadail, kelebihan amalan, targhib, memberi galakan, tarhib, memberi amaran, itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak patut, sesuatu perbuatan yang mana pada waktu itu bukan cara yang telah ditunjuk ajar para salafus salih yang terdahulu, seperti mana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka ini adalah jelas, yang mana fasal tentang ini adalah jelas. Sebab itu beliau bawakan di sini. Kemudian fasal galakan untuk duduk dalam kumpulan majlis zikir. Digalakkan untuk duduk dalam halqah-halqah zikir, halqah-halqah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apakah kata Imam Nawawi di sini? I'lam annahu kama yustahabbu dzikr, yustahabbul julus fi hilaqi ahli. Ketahuilah kata Imam Nawawi, sebagaimana zikir digalakkan, disunatkan, maka disunatkan juga menghadiri majlis-majlis zikir. Ada banyak dalil mengenainya dan akan saya petik pada kedudukannya masing-masing insya-Allah. Cukuplah antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pada waktu itu menukilkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaquz zikr, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah yatlubuna hilaqaz zikr, fa idza atau alaihim hafu bihim sallallahu alaihi wasallam." Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi bersabda, "Idza marartum," apabila kalian melewati, melintasi, melalui beriyadil jannah, akan taman-taman syurga, farta'u, maka pada waktu itu ambillah manfaat daripadanya. Irta' maksudnya mengembala. Mengembala lebih digunakan pada binatang. Lalu maksudnya di sini ambillah manfaat. Seperti mana binatang mengambil manfaat daripada padang ragut yang luas, maka wahai manusia, ambillah manfaat daripada majlis-majlis zikir. Kenapa? Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu taman syurga?" Maka Nabi SAW menjawab, majlis zikir. Ada malaikat-malaikat Allah yang sentiasa berjalan di atas muka bumi. Tugas mereka ini adalah sekadar untuk mencari majlis zikir. Apabila mereka menemui sesuatu majlis zikir, mengingati Allah, mereka akan duduk dan mengelilingi majlis tersebut. Maka ini adalah kelebihan berada pada majlis zikir, majlis yang menjadikan pada waktu itu kita dikelilingi oleh para malaikat. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, golonglah kami daripada kalangan mereka. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, dan juga bantu untuk sebar luaskan. Seterusnya, tentang kelebihan duduk dalam majlis zikir. Dalam Sahih Muslim, Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi, faqal, ma ajlasakum? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تحمة لكم ولكنه وأتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة صلى الله عليه وسلم. Muka surat yang ke-59, baginda Nabi SAW telah keluar menuju kepada majlis satu kumpulan yang telah berada pada waktu itu pada sahabat baginda. Maka baginda bertanya, "Mengapa kalian duduk di sini? Kenapa duduk berkumpul di sini?" Maka mereka menjawab, "Kami berzikir mengingati kepada Allah, memuji Allah
atas hidayah Islam yang telah diberikan kepada kami. Maka baginda Nabi SAW bertanya, Allahi, demi Allah, adakah hanya kerana itu kalian duduk sini? Adakah kamu duduk sini hanya kerana nak mengingati Allah? Maka pada sahabat yang ditanya itu menjawab, ya, demi Allah, kami tidak duduk kecuali kerana itu. Maka baginda Nabi SAW menerangkan apa yang Nabi SAW terangkan. Sesungguhnya aku meminta kalian bersumpah bukan kerana curiga terhadap kalian, tetapi Jibril telah datang kepadaku dan memberitahuku yang Allah membangga dengan keadaan kalian di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, inilah orang-orang yang mengingatiku, yang mana kamu pernah berkata ketika mana aku nak mencipta mereka, yang mana mereka ini akan menumpahkan darah di atas muka bumi dan sebagainya. Wahai malaikat, inilah makhluk-makhluk yang memujiku. Allah berbangga dengan manusia yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kelebihan pertama majlis zikir, kerana itu adalah taman syurga. Nabi perintahkan untuk ambil manfaat daripadanya. Yang kedua, tentang apa kelebihan majlis zikir adalah Allah, bahkan termasuk di situ ada malaikat khusus yang ditugaskan untuk mencari majlis-majlis zikir. Riwayat yang kedua daripada Muawiyah yang ada dalam Sahih Muslim, bagaimana Jibril memerintahkan Nabi pada waktu itu untuk bersama dengan orang-orang yang berada dalam majlis zikir, sama seperti mana apa yang ada dalam suratul Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum, yang mana Jibril perintahkan Nabi untuk bersama dengan mereka kerana Allah berbangga dengan orang yang berada dalam majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan berada dalam majlis zikir yang ketiga, dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, yang mana mereka berdua bersaksi bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. Sabda Nabi, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka, lalu malaikat akan berada di sekitar mereka. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang yang mengingati Allah, lalu kita dikelilingi oleh para malaikat. Rahmat menyelimuti mereka, ketenangan akan turun pada mereka. Sebab itu dalam majlis ilmu ni rasa ngantuk aja, sebab tenang, sakinahnya terlalu banyak. Dan Allah berbangga, lalu Allah menyebut mengenai mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang orang-orang yang berada dalam majlis zikir, majlis mengingati Allah, kepada para malaikat. Moga Allah menjadikan kita daripada kalangan yang nama kita disebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Seterusnya, perbincangan yang seterusnya adalah tentang kelebihan zikir. Adakah kelebihan zikir di dalam hati ataupun pada lidah, ataupun kedua-duanya? Maka di sini kata Imam Nawawi, fasal kelebihan berzikir di dalam hati dan lidah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini, kata Imam Nawawi pada fasal yang berikut ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Maka fasal kelebihan berzikir di dalam hati dan juga lidah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, zikir dilakukan dengan hati ataupun lidah. Dua-dua boleh. Zikir pada waktu itu boleh dilakukan dengan hati atau lidah. Maka kalaulah ada orang kata zikir itu mesti lidah, maka itu dakwaan yang kurang tepat. Kalaulah ada orang yang kata zikir mesti dengan hati sahaja, maka tak boleh lidah, maka itu dakwaan yang kurang tepat. Poin yang pertama kata Imam Nawawi, az-zikru yakunu bil qalb wa yakunu bil lisan. Dua-dua boleh. Zikir, ingat Allah, boleh dengan hati dan juga boleh juga dengan lisan. Akan tetapi apakah yang afdalnya? Kata Imam Nawawi, wal afdal, dan yang paling baik,
jika zikir itu dilakukan serentak dengan hati dan lidah. Lidahnya pun berzikir dan kemudian hatinya pun pada waktu itu berzikir. Itu yang paling afdal. Tetapi kalaulah kita nampak orang berzikir pada waktu itu, kata-kata, kenapa kau nak zikir dengan lidah? Ini semua riak, zikir dalam hati. Dakwaan itu salah. Kenapa? Kata Imam Nawawi, dua-dua boleh. Zikir dengan lidah pun boleh, zikir dalam hati pun boleh. Maka pada waktu itu, dengan niat apa jua yang kita buat, sama ada zikir dalam hati ataupun dalam keadaan zikir dengan lidah, apapun keadaan dia, dengan niat bagi mendapatkan redha Allah, bagi mendapatkan redha Allah. Jika cuma salah satu, kalaulah kita nak buat salah satu je, sama ada hati ataupun lidah, kalaulah mampu buat dua-dua, itu yang afdal kata Imam Nawawi. Tapi kalaulah nak buat salah satu, sama ada nak buat dengan lidah sahaja ataupun dengan hati sahaja, kata Imam Nawawi, maka zikir dengan hati adalah lebih baik. Nanti sahabat-sahabat boleh baca nota kaki yang ke-20. Nota kaki yang ke-20, maka Imam Nawawi ada catat juga yang dinukilkan daripada syarah Sahih Muslim. Sahabat-sahabat boleh baca pada nota kaki yang ke-20 kepada yang ada kitab. Maka kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, tidak sepatutnya kita meninggalkan zikir melalui lidah ataupun melalui hati hanya kerana bimbang disangka riak. Lalu kalaulah ada orang, contohnya kita baca Quran, orang kata, kau ni baca Quran macam ni depan orang, kenapa menunjuk riak? Kita pun mula tak baca. Ataupun contohnya majlis ilmu, ada orang kata, kau ni Omar, kenapa kau nak buat majlis ilmu kat Facebook ni, buatlah secara tertutup, kenapa kau nak tunjuk ramai-ramai orang riak? Maka saya pun tinggal tak mengajar. Ataupun orang kata, kau ni kenapa nak sedekah, nak menunjuk, nak bergambar, nak sebagainya, ini semua adalah riak. Maka kita pun pada waktu itu tinggalkan bersedekah. Maka kata Imam Nawawi, zikir ataupun apa jua amalan, kalaulah kita tinggalkan amalan itu kerana takutkan riak ataupun orang kata riak, maka apa Imam Nawawi ingatkan, sebelum ini kami telah sampaikan kata-kata Fudail bin Iyad rahimahullah yang kita boleh lihat pada muka surat 56 pada perenggan 4 daripada bawah, perenggan keempat daripada bawah, perenggan 4 terakhir. Apakah kata-kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan apa jua amalan kerana manusia, maka itu adalah riak. Kita tinggalkan amalan, kita tinggalkan baca Quran dekat masjid kerana orang kata kita nak menunjuk, kita tinggalkan, itu sebenarnya riak. Kita tinggalkan pada waktu itu berzikir dengan lidah, hanya orang kata kau ni riak, kenapa nak zikir dengan lidah? Meninggalkan sesuatu amalan kerana apa yang orang cakap, itu adalah riak, kata Fudail bin Iyad. Seterusnya kita bersedekah, maka kita bersedekah pada waktu itu kita zahirkan kerana mungkin duit tu ada orang lain bagi ataupun orang apa, dan kita memang jaga niat kita. Tapi kalaulah kita pada waktu itu tak jaga niat, itu perkara lain. Kita jaga niat, ada orang kata kau buat semua ni kerana nak menunjuk, ini riak, kita pun dah tak buat, maka pada waktu itu pun adalah riak. Kata Fudail bin Iyad yang kita dah baca pada muka surat 56, yang Imam Nawawi ingatkan lagi sekali, jangan tinggalkan sesuatu amalan kerana manusia. Hanya kerana manusia cakap kita tinggalkan. Meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, itu riak. Bukannya buat sesuatu yang manusia kata tinggalkan pada waktu itu riak sahaja, tidak. Maka meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, sebenarnya itu adalah riak. Kata Imam Nawawi, sekiranya seseorang mendapat perhatian manusia dan tetap berusaha menjaga dirinya daripada prasangka jahat mereka, dia tidak perlu menyembunyikan kebaikan dirinya dan menghilangkan kemuliaan ibadahnya. Tiba-tiba contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berzikir. Dia berzikir contohnya dekat masjid. Kemudian ada orang dapat tahu, ada orang ambil gambar TikTok. Masya Allah, inilah pemuda impian, pemuda terakhir Melayu terakhir. Masya Allah, dia berzikir pada jam 3 pagi, pada semua orang tengah tidur. Maka dia ambil gambar, dia buat video, dia viralkan. Ataupun ada orang tweet, korang nak tahu tak, dekat masjid sekian-sekian ada orang zikir pukul 3 pagi, setiap hari aku nampak. Maka mula viral, orang mula datang, dia ni berzikir, dia ni buat begini. Lalu pada waktu itu dia tinggalkan zikir tadi. Kata Imam Nawawi, tidak.
teruskan buat walaupun mendapat perhatian manusia. Kenapa? Kenapa pada waktu itu kena terus buat? Kerana jangan tinggalkan amalan kerana manusia. Itu dia. Kerana Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, percakapan manusia, itu adalah riak. Bererti dia belum lagi buat kerana Allah. Apakah yang kita patut buat bila mendapat perhatian manusia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jaga niat kita. Walaupun dapat perhatian manusia, kata Imam Nawawi, dia tidak perlu menyembunyikan kebaikan dirinya, tak perlu menyembunyikan kemuliaan ibadahnya. Apa yang dia perlu buat? Kita nampak pada baris yang ketiga terakhir, dia perlu berusaha untuk menjaga dirinya. Dia perlu jaga diri dia. Janganlah pula dia terus tinggal. Bila dah viral, terus pada waktu itu dia tak datang dah zikir. Dia langsung tinggalkan zikir. Maka pada waktu itu tugas dia adalah bukan tinggalkan amalan hanya kerana mendapat perhatian manusia. Tugasnya pada waktu itu, kata Imam Nawawi, adalah jaga niat dia. Itu yang dia kena buat. Itu yang dia kena buat. Maka daripada sini kadang-kala banyak manusia salah faham, hanya kerana mendapat perhatian manusia ataupun hanya kerana dicela manusia, dia tinggalkan sesuatu amalan. Maka di sini timbul persoalan, kerana siapa dia buat amalan? Adakah kerana Allah ataupun kerana kata-kata manusia dan juga insan? Maka sebab itulah kata Imam Nawawi, ini bukan kaedah orang-orang yang memahami agama. Muka surat yang ke-60. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kami meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkata, ayat ini, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, janganlah kamu meninggikan suaramu dalam solat dan jangan pula kamu merendahkannya. Kata Aisyah, ayat ini diturunkan mengenai doa. Nah, ayat ini diturunkan mengenai doa. Ayat ini bukannya berkaitan dengan zikir. Bukan maksudnya berkaitan. Allah kata, wala tajhar, jangan tinggikan suara waktu berzikir. Kata Imam Nawawi, tidak. Ayat ini Aisyah sendiri pada waktu itu berkata, pada waktu itu ayat ini adalah untuk berdoa dalam solat. Janganlah pada waktu itu kamu meninggikan suara berdoa dalam solat, ataupun pada waktu itu kamu merendahkannya. Ayat ini kata Imam Nawawi diturunkan untuk doa, bukanlah diturunkan pada waktu zikir di luar solat dan sebagainya. Kita akan baca insya-Allah pada kelebihan-kelebihan zikir yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Lalu mohon doakan. Saya sebenarnya nak mohon doa sebenarnya. Saya nak mohon doa. Insya-Allah ayah mertua saya akan ada pembedahan esok. Sebab itu saya berada di Semenyih. Lalu saya nak minta tolong sahabat-sahabat doakan beliau, moga-moga pembedahan jantung beliau selamat, moga-moga Allah permudahkan segalanya. Ini pembedahan yang kali kedua. Kali pertama kemudian sumbat balik, maka pada waktu itu saya mohon sahabat-sahabat untuk doakan. Nama beliau adalah Yasin. Lalu mohon doakan semoga Yasin Tuan Haji Yasin, Allah sembuhkan beliau, kerana beliau ada pembedahan esok. Sebab itu pagi tadi pun kita tak dapat nak berkongsi ilmu daripada subuh ataupun 9 pagi ataupun 8 pagi. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk doakan, moga-moga Allah sembuhkan beliau. Lalu ini yang saya minta daripada sahabat, kerana pasti ada di antara sahabat yang doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, pastikan sahabat bantu saya share akan poster yang saya telah upkan, kerana ini adalah untuk orang yang join, terutamanya dengan istiqamah akan Al-Azkar. Lalu kita ada 3 hari tambahan 3 jam pada setiap hari. 3 hari tambahan 3 jam setiap hari yang akan dikongsikan oleh ustaz-ustaz yang terkenal, yang lebih pandai berkongsi ilmu lebih baik daripada saya. Penyampaian mereka lebih baik. Pada waktu itu pengalaman mereka mengajar lebih lama.
ilmu mereka semestinya lebih tinggi. Maka kita ada Ustaz Haryanto Rizal yang pernah mengajar di TV Al-Hijrah Kitab Al-Azkar. Kemudian pada hari Jumaat juga ada Ustaz Haryanto pukul 9 pagi, dan kemudian pukul 10.30 pagi ada Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih yang juga beliau juga pernah mengajar Kitab Al-Azkar. Kemudian pada hari Sabtu ada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri yang juga pernah mengajar Kitab Al-Azkar, dan juga Ustaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ustaz apa? Saya yang jemput pun saya dah lupa. Lalu pada hari Sabtu Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Jufri, dan juga pada waktu itu adalah sebentar. Saya pun dah lupa. Saya yang jemput saya pun lupa. Okey, adalah Ustaz Roslan Muhammad yang memang beliau pun biasa mengajar Kitab Al-Azkar. Kemudian pada hari Ahad akan ada pada jam 9 pagi Ustaz Raihan Abdul Aziz yang mana beliau pun pernah mengajar Kitab Al-Azkar, dan juga Ustaz Syekh Zainul Asri yang mana beliau pun ada mengajar Kitab Al-Azkar. Maka saya menjemput untuk berkongsi ilmu di Facebook page Ummah Aziz ustaz-ustaz lain yang biasa mengajar Kitab Al-Azkar, supaya kita pun boleh mengambil manfaat daripada penyampaian mereka, daripada pengisian mereka. Lalu ini 3 hari ada ekstra lagi 3 jam. Lalu bayangkan kalau 3 hari ada ekstra 3 jam, berapa banyak lagi muka yang kita akan baca. Lalu jangan miss, kerana saya akan sambung daripada mana mereka tinggal, daripada mana mereka berhenti, maka saya akan sambung daripada situ. Lalu mohon sahabat-sahabat yang mana pada waktu ini untuk bantu tag. Susah payah saya cari siapa yang pernah mengajar Kitab Al-Azkar. Saya scroll YouTube, saya scroll Facebook, siapakah ustaz-ustaz yang pernah mengajar Kitab Al-Azkar. Maka itu pengorbanan saya telah buat. Pengorbanan sahabat-sahabat adalah hadirkan diri pada waktu tersebut, dan juga bantu untuk sharekan poster tersebut sebanyak mungkin. Share lah dekat page, share lah dekat WhatsApp group, share lah dekat Facebook group, sharekan kat Facebook masing-masing. Bantu, moga-moga usaha kecil ini untuk mengajak lebih ramai orang mengenali Kitab Al-Azkar Imam Nawawi yang penuh syarat dengan zikir dan doa. Moga-moga adanya manfaat, insya-Allah. Terima kasih kepada yang telah bantu share. Terima kasih yang mendoakan ayah mertua saya, ayah Safi, ayah isteri saya. Moga Allah balas jasa baik sahabat-sahabat. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Dan kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membeli Kitab Al-Azkar ataupun kurma Ajwa Madinah, boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Moga-moga bermanfaat. Dan yang kali pertama join, jangan lupa untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Kita jumpa lagi insya-Allah.